Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dijemput Cikgu Idris bin Ahmad dari Sekolah Menengah Al-Ma'ad. Beliau akan membentangkan tajuk SPL KPM di hati anda dalam kategori kepimpinan. Dipersilakan. Kalamu qadimul la yumallu sama'un tanazzaha an qawli wa fi'al
سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris bin Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah, singkatannya Al-Ma'ad, Arau Perlis. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsi amalan terbaik di sekolah saya, iaitu kami berikan namanya Khitamuhu Miskun. Khitamuhu Miskun, yang membawa maksud penyudah yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar sekalian, kita lihat sinopsis amalan terbaik Khitamuhu Miskun. Kita di peringkat sekolah memikirkan, mencari isu strategi apa yang perlu diperbetulkan dan dipertingkatkan di sekolah, dan kita dapati terdapat satu isu, iaitu isu pelajar tidak melazimi Al-Quran dan juga tidak minat bahasa Arab dan tidak ada budaya Iqra'. Maka kita sebagai sebuah sekolah agama KBD, iaitu kurikulum bersepadu dini, sudah sewajarnya menjadikan pelajar kita melazimi Al-Quran, hadis dan juga berbahasa Arab dan juga budaya Iqra'. Maka lahirlah Khitamuhu Miskun, yang mana kita telah mengadakan brainstorming dengan SLT dan juga MLT untuk mengatasi isu. Maka lahirlah program yang dinamakan Khitamuhu Miskun, tuan-tuan. Jadi dari segi pelaksanaannya juga, iaitu kita melaksanakan amalan terbaik ini yang melibatkan semua pelajar, iaitu 554 orang pelajar, dan disokong oleh 100% guru, yang mana program Khitamuhu Miskun ini dijalankan di dalam dan juga di luar kawasan sekolah. Setelah kita melaksanakan program ini, kita melihat apakah amalan terbaik ini dapat dikuasai oleh pelajar. Maka kita cek, iaitu di tahap ini kita memberikan program ini kepada 3 fasa, iaitu fasa qiraah bacaan, tasmi' pendengaran dan juga tadrib latihan. Inilah yang dinamakan cek kepada program yang telah kita laksanakan ini. Dan sekiranya pelajar yang berjaya menguasai, kita berikan mereka ini penghargaan dan juga markah dalam SSDM. Manakala pelajar yang kurang berjaya dikehendaki mengulang tasmi' dan juga tadrib. Pelajar yang mampu membimbing pelajar yang kurang mampu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada objektif Khitamuhu Miskun, penyudah yang baik ini. Apa objektif daripada program yang kita rancang dan kita laksanakan ini? Pertamanya ialah dari segi objektif dalam Al-Quran. Kita mahu pelajar SMA Al-Ma'ad ini wajib khatam Al-Quran setahun sekali. Sekiranya mereka lebih daripada sekali setahun, maka itu adalah bonus untuk mereka. Dan yang keduanya, iaitu kita nak memastikan pelajar yang keluar daripada SMA Al-Ma'ad ini merupakan seorang pelajar yang hafiz kepada matan Al-Ajurumiyah dan juga matan Arba'in, yang mana kita ketahui dalam tradisi ilmu, matan Ajurumiyah dan juga matan Arba'in merupakan satu kitab asas dalam bahasa Arab dan juga kitab hadis. Dan seterusnya, kita lihat objektif kami yang ketiga ialah bagi mengatasi pelajar yang tidak minat membaca. Maka kita laksanakan program Khitamuhu Miskun ini supaya murid dapat khatam buku teks yang terpilih. Yang kita pilih ialah subjek sejarah, buku teks sejarah. Yang keduanya ialah Lam, Lughah Arabiah Mu'asirah, dan beberapa buku teks yang lain yang dinamakan teknik paksa dan rela. Sidang hadirin sekalian, konsep kepada Khitamuhu Miskun ini, dia sebenarnya ialah bercorak lebih mirip kepada pengajian tradisional, iaitu konsep menuntut ilmu cara tradisional, iaitu halaqah, bulatan, talaqi dan juga musyafahah, iaitu interaksi antara guru dan juga murid. Dan juga kita gabung jalinkan pengajian tradisional ini dengan pembelajaran mastery, iaitu semua pelajar yang belajar matan Ajurumiyah, yang mempelajari matan Arba'in ini, mereka menguasai kitab-kitab kecil tersebut. Dan pelajar yang menguasai kitab-kitab ini akan membimbing pelajar-pelajar yang tidak menguasai lagi. Ini dinamakan
konsep guru muda. Begitulah juga kita menekankan formatif, iaitu pelajar hendaklah tasmek memperdengarkan hafazan mereka, tadrib mereka menjalankan ujian secara lisan dan juga tulisan, dan di akhirnya kita akan bagi ijazah. Bukanlah bermaksud segolong ijazah, tetapi ijazah ini adalah kebenaran untuk beramal dengan kitab tersebut dan menyampaikannya. Dan seterusnya kita konsep JNJ, jaringan dan jalinan, dengan masjid-masjid yang berhampiran, surau-surau yang berhampiran dengan sekolah kami, dan satu masa kita akan mengadakan kolaboratif dengan pesantren Guntur di Indonesia. Yang ini kita jangkakan pada bulan ujung tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pelaksanaan khitamuhu miskun dan juga impaknya. Okey. Sebagaimana yang saya katakan awal tadi, Al-Quran itu dia mempunyai 604 muka surat. Jadi kita agih-agihkan mengikut harian, satu hari 2 muka surat. Berarti pelajar ini belum sampai hujung tahun mereka mampu untuk menghafal Al-Quran sekiranya mereka mengikut jadual sehari 2 muka surat. Tetapi apa yang berlaku, alhamdulillah, lebih daripada jangkaan kita. Cuba kita rujuk pada data bacaan Al-Quran murid sekolah ini pada tahun 2020, kita dapati yang khatam Al-Quran di bulan-bulan terakhir pada tahun hujung tahun tidak ramai, hanya beberapa peratus sahaja. Tetapi dia hanya meningkat. Jumlah khatam Al-Quran di hujung tahun itu, yang berjaya baca Al-Quran sampai khatamnya sebagaimana yang carta pai yang berwarna hijau itu, dan kita lihat data pelajar membaca Al-Quran dan juga menghatam Al-Quran pada Julai 2022 ini sudah banyak yang khatam Al-Quran walaupun masih di bulan Julai. Ini data bulan Julai. Apakah faktor pembantu kepada menjayakan khatam Al-Quran ini? Iaitu sudah tentunya bulan Ramadan, yang mana pelajar, bukan sahaja pelajar, guru, warga sekolah kebanyakan mengambil kesempatan di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran. Begitulah juga faktor pembantu bacaan pagi dan waktu malam, persaingan sesama rakan, dan juga cinta dan minat pelajar itu kepada pembacaan Al-Quran. Jadi pelaksanaannya dan juga impaknya nampak jelas di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, khitamuhu miskun dari segi matan Al-Ajurumiyah dan juga matan Arba'in. Jadi kita lihat matan Al-Ajurumiyah dan juga matan Arba'in ini ialah dengan bertujuan supaya pelajar-pelajar ini menghafaz dan menguasai kedua-dua buah kitab yang nipis ini. Dan alhamdulillah dari segi pelaksanaannya sekarang kita lihat jadual itu, yang mana kita khususkan dulu kepada matan Al-Ajurumiyah, dan kita lihat pada tarikh sekarang ini, iaitu dalam bulan 10 kita sudah pun hampir, kita sudah melepasi separuh daripada kitab matan Al-Ajurumiyah, yang mana muka suratnya 44 muka surat itu. Ini menunjukkan satu pelaksanaan yang berjaya dan sambutan yang baik daripada pelajar. Dan seterusnya kita lihat pada pelaksanaan buku teks pula, yang mana kita memilih buku teks yang tertentu supaya pelajar ini membaca buku teks daripada kulit ke kulit, dengan bertujuan supaya pelajar ini memupuk minat mereka membaca. Khusus sekali ialah dalam buku Lam, Lughah Arabiah Mu'asirah, dan juga dalam buku sejarah. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ialah pelajar-pelajar ini kita bawa mereka ke masjid yang berhampiran. Bermula dengan solat maghrib, mereka akan hafal, mereka akan membaca buku teks tersebut. Kemudian bila masuk saja waktu Isya, kita berhenti untuk solat Isya. Selepas itu mereka akan sambung baca lagi sehinggalah pukul 10, dan pada waktu itu kita rehat mereka, dan kita bagi motivasi dan mengambil markah muka surat setakat mana yang mereka sudah membaca. Kemudian kita akan bagi mereka rehat. Kita akan sambung semula pada pukul 3 pagi, dan setelah itu masuk waktu subuh. Kemudian kita sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh itu kita suruh pelajar kita menyambung lagi bacaan mereka, dan setelah itu kita akan sarapan pagi. Selepas sarapan pagi, waktu duha, kita akan buat muhasabah dan kita ambil markah ataupun mencatatkan
siapa yang sudah khatam dan siapa yang belum khatam. Maka kita lihat kebanyakan, majoriti ataupun boleh kata 100% pelajar dalam semalaman mereka berjaya mengkhatamkan buku teks tersebut. Okey tuan-tuan, apakah impak kesan besar kepada Khitamuhu Miskun? Pada hemat saya dan juga pada guru sekolah kami, hasil daripada program amalan terbaik Khitamuhu Miskun ini, pertamanya ianya membantu peningkatan dalam pencapaian ujian sumatif PPT, peperiksaan pertengah tahun. Dan kita lihat bagaimana perbandingan yang dibuat pada tahun-tahun yang lepas dengan pada tahun 2022 ini, kita dapati peningkatan pelajar dalam menguasai subjek-subjek, khususnya subjek yang berkaitan dengan kurikulum bersepadu dini, iaitu subjek agama. Dan kita lihat impak yang keduanya ialah peningkatan dalam subjek syariah dan Al-Quran. Sudah tentulah apabila pelajar melazimi Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka sudah tentu mereka tahu di mana dalil dan nas-nas ini diambil, surah apa, muka surat berapa. Maka ini membantu pelajar, sangat-sangat membantu pelajar dalam menguasai syariah Islamiah dan juga subjek Al-Quran. Begitulah juga dengan Khitamuhu Miskun ini, kita memberi penekanan dalam menghafaz dan juga memahami apa dia itu matan Al-Ujurumiyah, iaitulah satu kitab Nahu dalam bahasa Arab yang menjadi satu rujukan asasi kepada pelajar yang berbahasa Arab, yang belajar bahasa Arab. Dan kita dapati tuan-tuan dan puan-puan peningkatan TP, tahap penguasaan bahasa Arab, bagi khususnya bagi pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 menengah rendah, dan membantu lebih-lebih lagi dalam SPM dan juga STAM. Kita lihat kejayaan yang dicapai hasil daripada program ataupun amalan terbaik Khitamuhu Miskun, penyudah yang baik ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat dan juga penonton sekalian, kita lihat kejayaan yang amat manis, hasil daripada kesungguhan guru dan juga komitmen pelajar dan kesanggupan pelajar untuk bersama dengan program sekolah amalan terbaik ini. Kita dapati salah seorang daripada pelajar kita telah pun mencapai tahap emas dalam da'i pena kebangsaan 2022 baru-baru ini. Kemudian dalam program Mismam dan juga ihtifal ilmi, sekolah kita menjadi johan keseluruhan peringkat negeri Perlis dalam acara Mismam ini. Kemudian kita lihat juga kejayaan seterusnya, johan keseluruhan ihtifal ilmi Perlis pada 2022 ini yang diadakan di Dewan Sirajuddin Jaib. Kemudian kita juga berjaya menghantar pelajar-pelajar yang mempunyai kualiti kepimpinan yang tertinggi dalam program Nadwah Kepimpinan Islam Kebangsaan 2022 yang diadakan di negeri Perak. Dan kita dapati beberapa pelajar kita telah pun menunjukkan pencapaian yang terbaik dengan beberapa anugerah. Seterusnya iaitu kita dapati pelajar kita juga, kejayaan seterusnya ialah kita dapati pelajar kita ataupun kontingen kita menjuarai juara keseluruhan dalam MP Adni, iaitu ihtifal sekolah-sekolah agama dalam adab dan nilai negeri Perlis 2022, dan melayakkan 5 orang pelajar kita ke peringkat kebangsaan. Inilah kejayaan yang amat manis bagi kami di SMA Al-Ma'ad, hasil daripada program amalan terbaik Khitamuhu Miskun. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita lihat beberapa rumusan daripada Khitamuhu Miskun, penyudah yang baik ini, amalan terbaik ini yang telah dilaksanakan di sekolah kami pada tahun 2021 dan juga 2022 ini. Kita lihat rumusannya. Yang pertama, dapat kita rumuskan bahawa amalan baik membaca buku teks sehelai demi sehelai akhirnya dapat menamatkan buku teks tersebut. Impaknya ialah sudah tentu apabila pelajar membaca buku teks, dan sudah tentu mereka memahami, kalau tidak 100%-nya pun mereka akan difahamkan oleh guru di dalam bilik kelas. Dan kita dapati pelajar, keyakinan pelajar untuk membaca buku teks yang lain yang sudah tentu membantu pelajar untuk mencintai
budaya membaca. Seterusnya rumusan yang kedua iaitu amalan baik membaca matan Ujurumiyah, matan Arba'in berulang kali. Dia ada teknik pembacaannya yang tersendiri. Maka dengan berulang kali dalam kadar walaupun seminggu satu muka surat, tetapi apabila ianya berulang kali memberi impak yang baik kepada kemahiran bertutur pelajar dan juga penguasaan mereka di dalam bahasa Arab. Dan rumusan yang terakhirnya ialah amalan baik berjadual membaca Al-Quran selembar demi selembar. Akhirnya Al-Quran itu dapat dikhatamkan dalam setahun sekali, malah ada yang lebih daripada itu setahun 2 atau 3 kali. Ini adalah amalan terbaik kami yang kami laksanakan di SMA Al-Ma'ad. Begitulah apa yang telah saya rumuskan tadi berkaitan dengan amalan terbaik di sekolah kami, iaitu khitamuhu miskun, penyudah yang baik. Maka dengan itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah pun memberi bantuan dalam menjayakan pembentangan ini, dan juga terima kasih kepada JPN yang telah pun membuka ruang kepada guru-guru untuk menyampaikan amalan terbaik mereka. Dan akhirnya saya sudahi dengan slogan sekolah kami, biaidina nabni al-ma'ad, biaidina nabni al-ma'ad, al-ma'ad bangkit, al-hikmatu syiaruna.